الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini dapat sekali lagi kita bertemu untuk madrasah 20 minit mursyid. Madrasah 20 minit mursyid. Dan seperti biasa, kita terus kepada buku kita. Buku saya, Perang Gerila dengan Syaitan. Buku ni ada 10 bab. Dan kita dah masuk untuk minggu lepas. Kita dah masuk bab yang kedua, iaitu mengenai pengenalan ringkas mengenai jin dan juga syaitan. Dan minggu lepas, yang terakhir, kita bincang berkaitan tajuk persamaan antara jin dan juga manusia. Persamaan antara jin dan juga manusia dalam buku ni saya senaraikan sampai 6. Ada 6 persamaan di antara jin dan juga manusia. Dan kita dah sebut ataupun kita dah bincang 4. Jadi hari ni kita sambung. Sebelum tu kita recap dulu yang minggu lepas. Persamaan antara jin dan manusia, yang pertama, mereka seperti kita sama-sama memiliki hawa nafsu dan juga ada akal fikiran untuk memilih. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memerlukan makanan dan juga minuman seperti kita juga perlu makan dan juga minum. Ada banyak nas-nas dalil ni, saya tak mengulang lagi lah. Yang ketiga, mempunyai struktur sosial tersendiri dan menganut berbagai agama. Ini pun kita bincang minggu lepas. Dan yang keempat, memiliki kewajipan untuk beriman kepada Allah. Ini maksudnya mereka wajib beriman kepada Allah. Kalau mereka beriman, mereka akan diberikan pahala, ganjaran, syurga. Kalau mereka ingkar, mereka dikenakan dosa dan akan dihukum dalam neraka kelak. Jadi hari ini kita tengok persamaan antara jin dan juga manusia yang kelima dan juga keenam. Okey, untuk yang ni, yang kelima, mereka sama juga seperti kita, tak kekal dan akan mati. Tidak akan hidup kekal, tak dapat hidup kekal dan akan mati. Jadi orang keliru, orang kata iblis tak mati. Gini tuan-tuan semula. Jin ni satu spesies besar. Dan dalam jin tu ada iblis, seekor lah. Lepas tu pengikut iblis yang dikatakan syaitan. Kemudian ada banyak lagi spesies-spesies. Dan setiap spesies jin ni ada juga agama-agamanya. Dan yang tak mati, yang satu-satunya tak mati ataupun ditangguhkan kematian sehingga tiupan sangkakala yang pertama hanya iblis. Itu berdasarkan nas yang banyak lah. Ada pun selain daripada iblis, mereka akan mati. Bila matinya? Mungkin mati sebelum ni, besok, lusa, ataupun bila-bila. Kenapa? Umumnya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menerima kematian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ada beberapa ayat. Contohnya dalam ayat surah Ali Imran, ayat yang ke-185. Sama surah Al-Anbiya, ayat 35, dan juga surah Al-Ankabut, ayat 57. Allah kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, pasti akan merasa kematian. Dia gini tuan-tuan. Nafs ni jiwa. Tapi jiwa ni gabungan apa? Gabungan di antara, kita kata gabungan di antara roh dengan jasad. Bila digabungkan kedua ini, dipanggil nafs, jiwa. Jadi Allah kata, kullu nafsin, setiap diri, setiap manusia jiwa, dha'iqatul maut, akan merasa kematian. Cuma beza kita, fizikal kita macam ni. Manakala iblis, jin, fizikalnya lain. Tetapi bila bergabung antara roh mereka dengan jasad mereka dalam kesesuaian yang Allah Ta'ala buat untuk mereka, mereka pun dipanggil sebagai nafs. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma iblis mati juga. Cuma ditangguhkan kematiannya sehingga sebelum tiupan sangkakala. Lain daripada iblis, tak ada yang hidup kekal. Boleh mati anytime. Okey. Di banyak lagi ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut mengenai bagaimana jin ni boleh mati. Seperti disebut dalam surah Ar-Rahman dan sebagainya dalam buku ni. Cuma saya nak bawa satu hadis. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ini ada satu doa yang Nabi ajarkan. Dan dikatakan kalau kita rasa gentar, kalau kita takut, mungkin kita terkena gangguan jin, ini antara doa yang bagus untuk kita baca.
Bunyi dia macam mana? A'udzu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Allah kata, Nabi ajar, aku mohon perlindungan dengan keagunganmu ya Allah. Tuhan yang tiada Tuhan melainkan engkau yang tak mati. Sebab Allah ni antara sifat dia al-hayy, hidup, kekal, tak mati. Lepas tu wal jinn wal insu yamutun, sedangkan jin dan juga manusia akan mati. Ini antara apa kita kata contoh kehebatan sabda Nabi. Nabi berbicara mengenai doa. Kita bergantung kepada Allah, Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah yang tak mati. Sedangkan kita semua ni, kita jin manusia, mati. Jadi hadis ini, dia cerita mengenai doa, tetapi pada masa sama, dia juga menceritakan betapa semua makhluk, termasuk jin dan juga manusia, akan mati. Okey, itu satu. Kemudian, yang kedua, ini interesting ceritanya. Cerita bagaimana jin boleh mati dalam fizikal yang lain. Kita dah belajar itu jin ni ada tiga jenis. Yang pertama yang bersayap, terbang di udara. Ada pula jin yang dalam bentuk haiwan seperti ular dan juga anjing. Dan jin yang jenis ketiga berdasarkan hadis dalam Mustadrak Al-Hakim itu jin yang berpindah ganda. Dia mendiami satu tempat, pindah ganda. Lepas tu dalam sebuah hadis Nabi pesan. Nabi kata apa? Nabi kata inna bil madinati jinnan qad aslamu. Dia cerita hadis ni kenapa? Kerana Abu Sa'id Al-Khudri cerita semasa perang Khandaq. Semasa perang Khandaq, ketika operasi menggali parit tu berlaku, ada seorang sahabat Nabi dia bawa kahwin. Dia kata Rasulullah, aku nak balik ke rumah sekejap. Nabi benarkan dia balik, Nabi suruh bawa senjata. Sebab apa? Dibimbangi Yahudi Bani Quraidah akan menyelinap masuk dan mungkin mengapa-apakan para sahabat Nabi. Lepas tu bila dia balik ke rumah, dia ni bawa kahwin. Sekali dia tengok isteri berada di luar rumah. Dia marah lah. Dia marah. Lepas tu, bila isteri dia bagi tahu ada ular dalam rumah. Dia masuk dalam rumah tanpa dia berkira, terus dia bunuh ular tu, berlaku pergelutan, katanya kedua-duanya mati. Selepas peristiwa ini Nabi pun sebut, Nabi kata inna bil madinati jinnun qad aslamu. Di Madinah ni ada jin yang telah memeluk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'a, kalau kamu tengok keadaan tertentu seperti ular, Nabi kata fa'adinuhu thalathata ayyam, maka beri peluang kepada yang untuk keluar pada rumah selama 3 hari. Fa in bada lakum ba'da dhalik, tapi kalau dia masih lagi muncul, ada lagi selepas pada 3 hari diberi tempoh, bunuh. Kenapa Nabi kata dia itu adalah syaitan? Hadis ini hadis dalam Muwatta Imam Malik dan juga dalam riwayat Sahih Muslim. Kenapa Nabi suruh bagi isyarat ni? Dibimbangi sebab jin seperti manusia adalah makhluk yang akan dihisap. Kalau kita main bunuh je lagu tu, kita telah membunuh satu jiwa yang ada tanggungjawab agama. Sebab tu bila kita dah bagi isyarat, katakanlah di akhirat kelak dia tuntut, oh kenapa kamu bunuh aku? Kita kata aku dah bagi isyarat supaya kamu keluar daripada rumah, tapi kamu masih lagi berkeras. Ini dia suruh bercakap lah. Nabi suruh bercakap. Allahu Akbar. Lepas tu lepas ni kalau jumpa ular dalam rumah kita, jangan terus dibunuh. Langkah yang paling selamat, panggil Jepam. Panggil Jepam. Ataupun kita buka pintu, kita bercakap. Kita kata, kalau kamu ni jin, aku tak nak bunuh kamu, aku beri peluang keluar daripada rumah aku. Cuma ada orang kata, Ustaz, 3 hari lama Ustaz. Jadi kita kata, berilah peluang untuk dia keluar terlebih dahulu. Kalau dia jin, dia akan ngerti, dia akan keluar. Okey. Itu persamaan kita dengan jin yang kelima. Mereka tak hidup kekal, mereka juga akan mati. Dan yang keenam ni very interesting. Ni sangat menarik. Persamaan kita dengan jin yang keenam dalam buku ni. Bagi yang baru masuk, Perang Gerila dengan Syaitan ni buku saya. Terbit dengan Telaga Biru. Bila ni? Terbit masa PKP yang pertama tahun lepas. PKP pertama tahun lepas. Dan buku ni sebenarnya cerita mengenai Talbis Iblis, belitan Iblis, tipu daya Iblis. Dan buku ni Alhamdulillah saya sangat pentingkan nas dan juga dalil. Jadi tuan-tuan tak payah risaulah. Buku ni mungkin ada fakta-fakta mengarut ke. Semuanya disandarkan kepada nas, Al-Quran dan juga hadis. Okey. Persamaan kita dengan mereka yang keenam. Mereka juga mempunyai jantina. Berkahwin dan juga berkembang biak seperti manusia. Mereka ada jantina. Betul ke tidak? Sebab tu tuan-tuan, prinsip asas dalam interaksi kita dengan jin ni, makhluk yang gaib tak dapat dilihat, kita tak boleh nak memandai. Orang cakap, si fulan cakap, ustaz tu cakap, tak boleh.
kita mesti berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis. Sebab dia benda ghaib. Prinsip interaksi kita dengan benda ghaib mesti berdasarkan dalil. Okey, apa kata dalil? Berdasar hujah. Allah Ta'ala sebut contoh, ini disebut oleh para ulama dalam surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-49. Allah kata, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan daripada setiap jenis makhluk kami jadikan mereka berpasang-pasangan. Ada belaka. Termasuk manusia dan juga jin. Bahkan dalam ayat lain pula, dalam surah Al-Jin, surah yang ke-72, ayat ke-6, Allah Ta'ala kata apa? وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Sesungguhnya ada sangat salah, kata, sangat tak betul salah perbuatan rijalun minal ins, sebahagian lelaki-lelaki daripada bangsa manusia, ya'udhun, yang meminta perlindungan dengan sebahagian lelaki-lelaki minal jin, fazaduhum rahaqa, lalu permintaan itu menyebabkan jin tu lagi sombong. Tuan-tuan, ayat ini cerita mengenai apa? Mengenai orang Arab jahiliah lalu ikut satu tempat, dia pun rasa macam tak selamat, mungkin tempat ini ada penunggu, dia pun minta perlindungan, aku mohon perlindungan dengan penjaga tempat ni, jangan diusir aku. Orang Melayu macam mana? Tok nenek, cucu tumpang lalu. Sebenarnya ini perbuatan yang tak sepatut kita lakukan. Kita minta perlindungan dengan Allah. Cuma hak penting dalam topik kita ni, dia ada jantina, sebab dalam ayat ini Allah kata rijal, lelaki manusia meminta bantuan perlindungan daripada rijal, lelaki daripada bangsa jin. Bila dia sebut rijal, lelaki, mesti ada perempuan, mesti ada betina. Ini antara dalil yang digunakan oleh para ulama mengatakan jin seperti kita juga ada jantina. Dan rijal, lelaki daripada golongan jin ini, sebahagian ulama kata hak inilah yang dikatakan rijalul ghaib tu. Walaupun ada setengah pihak mendakwa rijalul ghaib itu adalah malaikat ataupun ruh orang yang soleh datang membantu. Balik kepada prinsip yang saya nyatakan tadi, perkara ghaib tak boleh kita agak-agak teka-teka. Kita mesti berdasarkan kepada dalil. Kalau kita nak kata rijalul ghaib yang datang itu malaikat, mana dalilnya? Sehebat sangat kita sehingga kita boleh dakwa dia malaikat? Ataupun kita kata ruh orang soleh, ruh orang soleh yang dah mati datang membantu. Itu pun menyanggah juga dengan nas Al-Quran dan hadis yang mengatakan ruh orang mati tak dibalik. Jadi kesimpulan, kita boleh katakan, ataupun saya baca-baca, ada sebahagian ulama kata apa? Rijalul ghaib itu dibimbangi adalah jin. Sebab rijalum minal jin disebut di sini. Allahu'alam. Okey, tak apa. Ini yang kedua. Yang seterusnya, Allah Ta'ala sebut juga, ini interesting. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala sebut mengenai nikmat syurga kepada ahli syurga. Allah kata apa? Fihin qasiratut tarfi. Dalam syurga tu ada bidadari yang matanya tidak liar. Lam yatamithhunna insun qablahum wala jan. Yang mana bidadari itu tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki sebelum ini ataupun jin. Dan kita tahu bidadari ini pasangan kepada lelaki, orang ahli syurga. Bila disebut, dalam syurga ada bidadari yang jantinanya perempuan, yang tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, manusia dan juga jin. Jadi bila disebut macam ni, apa yang difaham oleh para ulama, jin pun ada jantina. Okey, seterusnya. Bukti jin ni seperti kita, dia ada jantina lelaki perempuan, doa masuk tandas. Dalam hadis Sahih Bukhari, riwayat Bukhari, Nabi bila nak masuk tandas, Nabi buat apa? Nabi akan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada kejahatan al-khubuth, syaitan-syaitan yang jantan, wal khaba'ith, dan juga setan-setan yang betina. Okey, habis. Nas berikutnya nak mengatakan jin seperti kita ada persamaan, iaitu ada jantina, mengenai dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ini menarik, cerita ni menarik. Allah kata apa? Allah cerita balik, wa in qulna lil malaikati isjudu. Ingat bila kami katakan kepada Adam, kepada malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, Allah kata, kecuali iblis. Dan iblis yang Allah Ta'ala sebut spesifik dalam ayat ni, kana minal jin. Iblis tu yang tak mau sujud pada Adam walaupun dia berada dalam kalangan malaikat. Ayat ni sebut surah Al-Kahfi, surah 18 ayat yang ke-50. Allah kata kana minal jin, adalah dia tu, iblis tu tergolong daripada bangsa jin, bukan malaikat. Jangan salah faham. Adapun apa kalau ikut
orang bukan Islam dia kata iblis ni dipanggil the fallen angel. Fallen angel maksudnya malaikat hak dilaknat, nama dia Lucifer. Tak, sebenarnya ayat ni jelas, kita akidah kita umat Islam, jin, iblis tu adalah jin. Lepas tu tengok Allah kata fafasaqa an amri rabbih, lalu dia telah menderhakai arahan Tuhannya. Lepas tu dia kata apa? Afatattakhidunahu, adakah patut kamu wahai manusia mengambilnya, wa dzurriyyatahu, dan juga zuriat keturunannya, awliya min duni, sebagai pelindung selain padaku. Ayat ni kata apa? Allah tak tanya balik kita. Patut ke tidak wahai kamu wahai manusia mengambil ataupun menjadikan iblis dan zuriat keturunannya sebagai pelindung selain daripada Allah. Jadi bila disebut patut kamu ambil dia dan juga zuriat keturunannya, macam mana zuriat ni nak berkembang kalau tidak ada perkahwinan? Dan perkahwinan sudah pasti ada jantina. Jadi pendek kata, persamaan antara kita dengan jin, kita dan mereka sama-sama ada jantina. Dan bila ada jantina, ada perkahwinan, pasal ada persetubuhan, dan ada mengandung, ikut zaman, ikut alam masing-masing lah. Kita tak tahu macam cara dia, lalu melahirkan zodiak keturunan. Jadi kalau tengok ayat 50 ni, seolah-olahnya iblis, selepas dia dilaknat daripada syurga dahulu, dia turun ke bumi, dia kahwin. Kahwin dengan jin betina lah, spesies sama spesies dengan dia. Kahwin dengan jin betina. Lepas tu, beranak pinak, anak pinak dia. Dan ayat ni disebut secara umum. Dia kata patut ke tidak kamu menjadikan dia iblis itu dan juga zuriat keturunan dia. Tuan-tuan, ada setengah riwayat sebut zuriat keturunan iblis ni ada beberapa ekor. Siap dengan nama, dengan portfolio. Tuan-tuan, setakat saya duk kaji ketika saya tulis buku ni, saya duk kaji, tidak ada satu pun nas yang sahih yang menyebut nama anak-anak iblis dan juga portfolio dia. Cuma yang ada, hak saya jumpa dalam riwayat-riwayat yang sanadnya tidak sampai kepada Nabi. Ataupun kata-kata perantaian periwayatan itu tidak sampai kepada Nabi. So, apa isu dia? Balik kepada prinsip kita. Benda ghaib tak boleh memandai. Tak boleh orang cakap. Mesti berdasarkan dalil. Cukuplah berdasarkan ayat 50 ni kita kata iblis, dia berkahwin, dia beranak pinak. Dan anak-anak pinak dia tu, kerja dia berjanji taat setia bersama dia untuk merosakkan anak Adam. Ada pun orang duk sebar kata iblis ada 5 ekor anak. Zalnabur, portfolio dia apa? Sekian. Dasim, portfolio apa? Sekian. Thabar, Laqis, semua sekali lah. Itu adalah riwayat-riwayat, saya katakan lebih spesifik, riwayat Israiliyat. Yang tidak dapat ditentukan kesahihan dia. Cukuplah kita kata, iblis ada jantina seperti kita, beranak pinak, dia berkahwin dan melahirkan zuriat, dan dia sama-sama zuriat dia berpakat untuk rosakkan Adam. Tanpa perlu kita perincikan siapa nama, apa portfolio dan sebagainya. Itu semua riwayat-riwayat yang kita kata tidak boleh dipegang sebagai sumber yang sahih. Patut ada orang tanya, Ustaz, iblis kahwin? Yalah kahwin ni, dia sebut ni. Siapa nama isteri iblis, Ustaz? Tuan-tuan rasa macam mana? Siapa nama? Iblis dia kahwin berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 50 ni. Beranak pinak semua sekali. Siapa nama isteri dia? Rupanya orang pernah tanya ulama'. Apa jawapan ulama' tu? Memang bijak. Ulama' tu kata, oh masa iblis kahwin aku tak dijemput. Aku tak dijemput ke wedding ataupun perkahwinan si iblis. Jadi aku tak tahu siapa nama isteri dia. Kesimpulan dia, tak payah tanya. Perkara-perkara seperti ini tidak menambah ataupun tidak mengurangkan iman kita. Cukuplah kita kata iblis beranak pinak berdasarkan ayat surah Al-Kahfi, dan dia dengan anak pinak dan cucu-cucu dia akan berusaha untuk merosakkan kita. Yang paling penting, kita siapkan diri kita untuk menghadapi tipu daya iblis itu. Itu matlamat utama. Bukan duk sibuk nak cari siapa nama isteri, nama anak, kerja kat mana, KPI dia dah tercapai ke tidak, itu tak penting. Okey, habis. Seterusnya, dalil seterusnya. Dalil yang membuktikan iblis ataupun jin, spesies besarnya jin, beranak pinak, ada jantina, sebuah hadis. Dalam Sahih Bukhari, cerita Abu Hurairah, ni cerita kelebihan ayat kursi ni, kata kehebatan sabda Nabi ni. Dia akan nampak berbagai sudut. Kita tahu surah ayat kursi ni ditakuti oleh setan sebab setan yang mencuri kurma sedekah yang dijaga oleh Abu Hurairah. Dalam hadis ni, bila Abu Hurairah pegang dia, Abu Hurairah kata, aku nak bawa kamu pencuri pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia takut Nabi. Dia berkata apa? Tengok hadis ni. Dia kata apa? Katanya Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Demi Allah aku akan angkat membawa pergi jumpa dengan Nabi.
Lepas tu bila sebut Nabi ni, makhluk ni takut, setan. Dia kata, inni muhtajun. Jangan, dia kata, aku sangat memerlukan makanan. Wa alayya ayalun. Aku ada tanggungan. Maksud tanggungan, tak anak pinak lah. Dan mana mungkin nak dapat anak pinak kalau tak berkahwin? Dan mana mungkin berkahwin kalau tak ada jantina? Itu tuan-tuan lebih kurang apa kita boleh bincang. Ada 6 persamaan antara kita, manusia dengan jin. Yang pertama, sama-sama ada kehendak, ada nafsu, akal. Yang kedua, sama-sama perlukan makanan. Ada dalil-dalil yang saya dah nyatakan minggu lepas. Yang ketiga, seperti kita, ada struktur sosial dan menganut berbagai agama. Yang keempat, ada kewajipan agama. Ada dosa pahala, syurga neraka untuk mereka. Yang kelima, tak kekal hidup, akan mati. Dan terakhir, mempunyai jantina seperti manusia. Cuma dalam buku ni, bila sebut mengenai jantina ni, saya ada sentuh satu isu, topik kecil. Boleh ke tidak, dah kita kata ada jantina. Ada jin lelaki, ada jin perempuan. Ada manusia lelaki, manusia perempuan. Dah sama-sama ada jantina, boleh ataupun tidak, berkahwin. Spesies berbeza. Benar khilaf di kalangan ulama. Adalah riwayat. Riwayat kata orang berkahwin dengan jin dan sebagainya. Tetapi saya kata pendapat terpilih buku ni mengatakan tak harus, benda ni tak boleh berlaku mengikut syarak. Sebab apa? Antara matlamat sebuah perkahwinan untuk kembangkan zuriat. Itu satu. Yang kedua, kita ni Allah Ta'ala buat kita dengan spesies kita sebagai manusia. Jin ada spesies dia sebagai jin. Dua spesies berbeza, kalau berkahwin pun tidak akan melahirkan zuriat. Contoh, kita ambil lembu, kita kahwinkan dengan itik. Kita kahwin, buatlah macam mana? Biar berkahwin dua ni. Berlaku kata apa? Proses mengawan. Agak-agak lahir ke tidak anak? Keluar daripada apa? Kita kata lembu tu, sejenis haiwan kacuk. Lembu campur itik. Jadi apa? Lemtik. Tak kena lah. Tak boleh. Jadi matlamat tu tak tercapai sebab perkahwinan. Itu pandangan sebahagian ulama lah yang menolak perkara ini. Yang kedua, dia kata apa? Matlamat sebuah perkahwinan adalah untuk mengembangkan zuriat. Mana mungkin nak kahwin, nak dapat anak. Lepas tu kemudian dibimbangi, ni ulama kata apa? Ni saya petik daripada apa? Dipetik daripada Kamul Murjan fi Ahkam Jan. Ini buku Imam Badruddin Ash-Shibli. Dia kata apa? Menjadi alasan palsu terhadap sebarang bentuk perzinaan yang berlaku sesama manusia. Tiba-tiba perempuan tu mengandung. Orang tanya, mu siapa ni? Mana, kenapa kamu zina? Saya tak berzina. Lepas tu, saya dah kahwin. Ya ke? Mana suami kamu? Suami saya jin. Mana nak cari? Tambah lagi nak register. Payah register anak. Nak register anak kat mana? Register kat JPN. Bila pergi nak register anak kat JPN, hak mak bawa anak ni. Lepas tu, pegawai JPN kata, mana ayahnya? Oh, ayah dia ada ni. Mana? Tak ada. Tak nampak. Jelas suami saya ni jin. Nak kata macam tu. Dan perkara ini satu perkara yang melucukan. Sebab tu walaupun ada ulama kata boleh berkahwin dengan jin, dia boleh cerita lain. Boleh berkahwin dengan jin cerita lain. Satu lagi cerita yang kita bincang di sini, apa faedah sebalik perkahwinan dengan jin? Banyak menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat lah. Allahu'alam. Okey, pada bahagian hujung bab yang kedua ini saya tambah satu topik. Jin dan juga UFO. Tengok nampak skrin. Okey, ini saya petik daripada pandangan Syekh Umar, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia gini, kita tak tahu. UFO tu dia kata unidentified flying object. Betul ke tidak makhluk asing? Ataupun adakah dia benda lain? Okey, tuan-tuan. Gini. Berdasarkan nas-nas Al-Quran, contoh, kita boleh tengok paling tepatlah dalam surah Al-Jin sendiri, tuan-tuan. Dalam surah Al-Jin, surah yang ke-72, ayat 8 dan juga ayat 9. Allah Ta'ala cerita balik bagaimana jin tu menyampaikan mesej kepada kita melalui kalam wahyu yang diberikan kepada Nabi. Kita boleh terima lah. Allah kata apa? Wa anna lamasna sama'. Kami dahulu berusaha naik ke langit, curi berita langit. Tetapi sekarang fawajarnaha. Dan kami dapati sekarang ni langit dipenuhi oleh panah-panah berapi. Dua ayat ni. Kenapa? Selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, Allah tak menjaga pintu langit. Sebelum ni jin boleh naik.
dengar berita langit. Dia kata wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Kami dulu biasa duduk naik-naik beberapa ruang udara lah, angkasa ni. Tapi sekarang siapa naik kena tembak. Jadi berdasarkan nas ini katanya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dia kata apa? Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi tu macam mana? Boleh jadi dia kata yang kita nampak tu seperti UFO tu kemungkinan ini juga jin. Tanpa kita menafikan mungkin ada alien. Tetapi ini sekadar teori. Teori yang masa lagi kabur, tetapi at least Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar disandarkan kepada ayat Al-Quran. Kemudian apa saya tambah? Saya tambah pula ayat surah Asy-Syura. Ini very interesting ayat ni. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, ayat yang ke-29. Allah kata apa? Allah kata wa min ayatihi, dan antara tanda kekuasaan dia khalqus samawati wal ard, adalah penciptaan langit dan juga bumi. Lepas tu Allah kata wa ma batha fihima min dabbah, dan apa saja yang Allah Taala kembang biakkan, jadikan pada kedua langit bumi itu min dabbah, daripada dabbah, binatang ternak. Perkataan dabbah tuan-tuan, dia kata ma yadubbu 'alal ardi, makhluk yang melata atas muka bumi ni. Itu maksud dabbah, makhluk yang melata atas muka bumi. Walaupun begitu, dabbah ni kemudiannya dari segi uruf bahasa dirujuk kepada haiwan sahaja. Jadi ayat ni kata apa? Saya terjemah mudah nak bagi faham. Allah kata antara tanda kekuasaan Allah, penciptaan dia boleh cipta langit, bumi dan makhluk yang melata pada keduanya. Keduanya tu langit dan juga bumi. Kita tahu bumi itu adalah dabbah, tapi di langit tak ada dabbah. Kalau kita kata langit pun malaikat. Kalau nak kata dabbah di sini refer kepada malaikat, macam tak berapa nak kena. Sebab malaikat dia ada kategori tersendiri. Dan ada hadis Nabi kata langit itu dipenuhi oleh malaikat. Dan perkataan dalam ayat ni, ayat 40, ayat yang ke-29 surah Asy-Syura ni, Allah Taala sebut samawat plural, langit yang luas. Jadi boleh jadi langit yang luas itu di cakrawala lain ada planet seperti bumi dan ada dabbah di situ. Lepas tu kalau kita baca tafsir Al-Munir karangan Profesor Wahbah Zuhaili, ketika dia tafsir ayat ni, dia petik atau pada jentik isu tu. Dia kata mungkin ayat ini menjadi petunjuk seolah-olahnya di alam ataupun di cakrawala ni ataupun di planet lain ada makhluk dabbah tu. Digambarkan Venus Tawus dan sebagainya. Allahu alam, kita tak tahu tuan-tuan. Okey, cukuplah tuan-tuan. Janji 20 minit, dia dah terlajak sampai 10 minit. Saya mohon maaf, dan insya-Allah untuk sesi minggu depan, masih lagi kita bedah buku ni, Perang Gerila dengan Syaitan. Sesi minggu depan kita masuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga, kita akan belajar mengenai kelebihan dan juga kelemahan jin dan juga syaitan. Kita akan masuk ni. InsyaAllah, semoga sesi ringkas pada tengah hari ini, madrasah 20 minit. Kenapa sebut 20 minit? 15 minit tak puas. Setengah jam, banyak sangat masa. 20 minit insyaAllah, biar ringkas, asalkan dapat manfaat. Setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.